إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Maksudnya, maka tatkala Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka, yakni kaum Yahudi, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah, yakni dengan menegakkan agamanya. Orang-orang Hawariyun, yakni penyokong-penyokong Nabi Isa, berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksi kalau Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul-Mu. Oleh itu suratkanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi, yang mengakui keesaan-Mu dan kebenaran Rasul-Mu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu sampai hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu. Lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Adapun orang-orang kafir, maka aku, yakni Allah, akan menyeksakan mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Siapapun yang dapat menolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Demikianlah peristiwa tentang Nabi Isa yang kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah ia sebahagian dari ayat-ayat keterangan
yang membuktikan kebenarannya, dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah, yakni pengetahuan yang tepat, lagi sentiasa terpelihara. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu. Kemudian, sesiapa yang membantahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenainya sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan diri kami dan diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar, dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian kalau mereka berpaling enggan menurut, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerosakan. Ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi berkenaan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Setelah kita membaca dalam ayat-ayat yang lalu berkenaan dengan kejadian Nabi Isa alaihissalam serta kerasulannya, mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ajaran Islam yang sebenar, bukan ajaran Kristian. Semua nabi-nabi adalah menganut Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, membawa ajaran tauhid, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan mengajak manusia kepada as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita cabaran yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam setelah menyampaikan Islam. Begitulah adab sekiranya kita melaksanakan Islam dengan sebenar. Kerana firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji dan dicuba? Sesungguhnya Allah telah mencuba orang-orang yang terdahulu, maka termaklum dalam ilmu Allah dengan benarnya orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang bohong. Semua orang yang beriman, yang menunaikan tuntutan iman, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seseorang itu mengaku dia beriman, dia tidak ada uji, menandakan dia belum lagi sempurna imannya, tidak melaksanakan iman sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah, maka tatkala Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjuanganku untuk menegakkan agama Allah. Yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini ialah kerajaan di zaman itu dan rakyat-rakyat yang menyokongnya. Kerajaan Bani Israel yang berada di bawah naungan kerajaan Rom. Apabila Nabi Isa menyampaikan ajaran Islam, mengajak kepada agama tauhid, beramal dengan kitab Taurat dan Injil. Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam, yang terkandung di dalamnya hukum hakam yang berkait dengan pemerintahan,
yang berkait dengan muamalat, dengan urusan kehidupan, dan seterusnya pengukuhan dalam perkara tauhid dan akhlak yang terkandung di dalam Injil, dan terdapat beberapa hukum dalam Taurat yang dinasahkan oleh Injil. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, ajaran yang memerlukan tajdid, yang memerlukan pembaharuan kerana keadaan sudah berubah. Apabila Raja Herodos mengetahui melalui maklumat yang disampaikan kepadanya, ada seorang yang mengaku menjadi Rasul bernama Isa, membawa ajaran yang memecah belahkan rakyat. Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir menceritakan, dilaporkan kepada kerajaan bahawa Isa telah membawa ajaran yang memporak-porandakan rakyat, yang menentang kerajaan, bercanggah dengan dasar yang dibawa oleh kerajaan. Bermakna mereka engkar. Bukan sahaja mereka engkar, mereka telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihim assalam. Maka Isa mengatakan bahawa ia akan menghadapi cabaran. Cabaran yang dahsyat, cabaran yang hebat. Termasuklah dia akan dikepung oleh musuh-musuh Islam. Akan ditangkap dan dibunuh sebagaimana yang diperlakukan kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihim assalam. Lalu Isa berkata kepada murid-muridnya yang mendengar ceramah dan ucapannya, "Man ansari ilallah?" Siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam berdakwah dan menegakkan agama Allah? Sekarang kita menghadapi cabaran. Siapa di kalangan kamu yang sanggup terus bersama dengan aku, hidup dan mati bersama dengan aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah Hawariyun. Hawariyun ialah pengikut-pengikut yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun dengan makna pengikut yang setia. Berkata Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. yakni penolong-penolong dalam berjuang untuk berdakwah dan menegakkan agama Allah. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Kami adalah orang-orang Islam, bukan Kristian, bukan Yahudi. Kami orang Islam yang menyerah diri kepada Allah, yang sanggup bersama dengan Rasulnya Isa alaihissalam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasulmu yakni Isa alaihissalam. Oleh itu suratkanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu wahai Tuhan dan kebenaran Rasul-Mu Isa alaihissalam. Terdapat beberapa orang yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam, yang bukan saja mengaku sebagai seorang Islam, bahkan mengaku untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Taala berfirman dalam surah As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong bagi menegakkan agama Allah. Sebagaimana ketika Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun ataupun Hawariyin, siapakah di kalangan kamu yang sanggup bersama dengan aku untuk menjadi penolong-penolong bagi menegakkan agama Allah? Maka berkatalah Hawariyun, kami adalah orang-orang yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong bagi berdakwah dan berjuang
untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata demikian. Apabila Nabi berdakwah di Mekah dan mengajak penduduk Mekah supaya Islam, supaya menegakkan Islam, supaya memerintah dan mentadbir masyarakat dan negeri Mekah, tiba-tiba Nabi SAW telah ditolak oleh pembesar-pembesar Mekah. Berimanlah dengan Nabi kebanyakan di kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Sedikit saja di kalangan orang yang kuat. Tidak ada peluang dan ruang bagi menegakkan agama Allah. Lalu Nabi SAW berjalan-jalan di musim haji, menyampaikan ucapan kepada pemimpin-pemimpin kabilah Arab. Siapa di kalangan kamu yang sanggup menolong aku di kalangan dalam menegakkan agama Allah? Berjumpa dengan kabilah Bani Amir, Bani Syaiban dan kabilah-kabilah yang lain. Akhirnya golongan Aus dan Khazraj bersedia untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, yang menyerahkan nyawa mereka, menyerahkan harta mereka, menyerahkan tanah air mereka bagi menegakkan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang Madinah dengan Al-Ansar, iaitulah golongan yang menolong bagi menegakkan agama Allah. Laksana golongan Hawari, pengikut Nabi Isa alaihi salam, yang bersedia untuk menegakkan agama Allah. Berhubung dengan Hawari, orang yang setia dengan Nabi SAW, yang melihat Az-Zubair sentiasa mengawal keselamatan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair." Bagi tiap-tiap Nabi ada hawari, orang yang mendampinginya, yang sanggup bersama dengannya mempertahankannya. Dan hawari kepada aku ialah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW menyeru kepada umat Islam di akhir zaman supaya mengambil contoh daripada golongan Ansar, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Dalam satu hadis, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, Mu'ad mengatakan, aku telah mendengar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khudul ata'a ma dama ata'an, fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khudhu, yamna'kumul faqra wal haja, ala inna ruhal islam da'irah faduru ma'al islam, ala innal kitaba was sultanata yaftariqan fakunu ma'al kitab, ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum, fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum." Maknanya, ambillah pemberian orang kalau itu adalah pemberian. Kalau orang beri kepada kamu dengan nama hadiah, dengan nama sedekah, ambillah. Sekiranya yang diberi itu rasuah dalam perkara agama, dia beri kepada kamu harta, duit, emas, kesenangan, supaya kamu menukar agama, kamu menolak hukum agama, kamu tidak menegakkan agama, tidak menegakkan Islam, tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu diam, supaya kamu menyokong perjuangan yang tidak menegakkan syariat Allah, dia beri kepada kamu, maka itu adalah rasuah dalam perkara agama. Jangan kamu ambil. Kalau kamu tidak mengambilnya, nescaya Allah akan memelihara kamu tidak menjadi bangsat. Dengan sebab kamu tak ambil harta, kamu tak jadi bangsat. Maknanya kalau kamu ambil rasuah tu, kamu jadi bangsat. Bolehlah harta tu lepas tu makan, lepas tu tidak ada berkat, jadi bangsat. Kalau ambil jadi bangsat, kalau tak ambil tak jadi bangsat. Allah Ta'ala akan pelihara kehidupan kamu. Ingatlah
roda Islam akan berpusing. Bermakna kadang-kadang Islam di atas, ditinggikan, dimuliakan. Kadang-kadang Islam di bawah, ditindas dan dipijak. Kadang-kadang Islam di hadapan, dijadikan panduan. Kadang-kadang Islam di belakang. Berpusing kedudukan Islam ini. Maka kamu hendaklah bersama dengan Islam. Sama ada Islam di atas, di bawah, ditindas. Islam di hadapan, ditinggalkan oleh orang. Kamu mesti bersama dengan Islam. Ingatlah kerajaan Al-Quran dan Sultan. Al-Quran dan Sultan. Quran dan Sultan. Sultan makna orang yang memerintah. Quran dan orang yang memerintah akan melawan, akan bertelengkok. Quran kata begini, orang memerintah kata begini. Orang yang memerintah tak ikut Quran, bertelengkah dengan pemerintah, dengan sultan, dengan pihak yang berkuasa. Fakunu ma'al Quran. Kamu taklah bersama dengan Quran. Ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Ingat, akan ada di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu. Kalau kamu menentang mereka, mereka membunuh kamu. Akan tiba masa itu. Pemimpin-pemimpin ini beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Segala harta kekayaan negara, kemewahan negara digunakan untuk diri mereka, bukan untuk rakyat, bukan untuk kamu. Untuk kesenangan mereka, untuk keuntungan mereka. Rakyat dibiarkan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan yang tidak boleh membebaskan diri daripada kesusahan. Mereka beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau mereka beramal untuk kamu, untuk kepentingan mereka, untuk meninggikan mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu mempaati mereka, mereka menyesatkan kamu, menyeleweng daripada agama Allah. Kalau kamu menentang mereka, mereka membunuh kamu. Akan sampai peringkat, kalau tak ikut, dibunuh kamu. Qalu maza nasna'u ya Rasulullah. Lalu mereka, para sahabat bertanya, apa yang kami buat wahai Rasulullah? Kalau kami berdepan dengan keadaan yang begini rupa, agama sudah dijual, kerajaan sudah mempermainkan agama, dan mereka menindas, bagaimana kami nak buat wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, kunu ka ashabi Isa, nushiru bil manashir وحملوا على الخشب موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته. Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa, yaitulah Hawariyun yang disebut dalam ayat ini. Jadilah kamu macam sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka ditangkap dan dibelah tubuh mereka dengan gergaji, dibunuh dengan diseksa, dibelah jasad mereka dengan gergaji, dan disolek pada kayu-kayu, disolek pada kayu-kayu. Sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan durhakakan Allah. Kamu mati dalam keadaan syahid, taat kepada Allah, masuk syurga, lebih baik kalau kamu hidup senang lenang tapi lawan Allah Ta'ala, hidup dalam keadaan maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Menunjukkan bahawa kita disuruh mengambil contoh daripada Ansarullah di kalangan Hawariyin yang menegakkan agama. Mereka bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Setelah mereka berkata, amanna billah washhad bi anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksilah bahawa kami adalah orang-orang Islam.
Rabbana amanna bima anzal. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, yaitulah kitab. Wattaba'na ar-rasul, dan kami ikut Rasul. Faktubna ma'asy syahidin, dan tuliskanlah kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi mengaku kesaanmu dan kebenaranmu. Kalau nak mati, matilah. Kalau nak hidup, hiduplah. Mereka tak minta doa, ya Allah, ya kau minta lah jadi daklu. Orang cikang tak jadi apa, bakar dak hangu. Lepas tu sabuk lagi. Mereka tak mengatakan demikian. Mereka berkata, wahai Tuhan, kami beriman dengan kitab yang diturunkan, dengan Rasul yang diutus, dan saksilah kami bersyahadat bahawa ajaran Allah adalah benar. Biar kami mati dengan ajaran Allah ini. Itu sikap mereka. Lain dengan apa yang ditunjukkan oleh mereka yang lemah imannya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan orang-orang yang kafir itu pun merancang tipu daya mereka nak membunuh Nabi Isa AS. Dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas tipu daya mereka. Melalui seorang pengintip yang bernama Yahuda, yang ditugaskan untuk mengaji dengan Nabi Isa. Ada juga pengintip yang mengaji dengan Nabi Isa. Pengintip inilah yang memberitahu di mana Nabi Isa bersembunyi bersama dengan pengikutnya. Maka datanglah bala tentera Herodes untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Tiba-tiba Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dengan Nabi Isa tidak berjaya dibunuh dan diangkat ke langit. Dan Yahuda telah ditangkap. Dilihat wajahnya macam Isa, dibunuh dan disalib. Allah menyatakan, "Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Perkataan mutawaffika dengan makna mewafatkan itu asalnya. Apa makna mutawaffika? Mewafatkanmu. Tapi diterjemah di sini mengambilmu. Aku mengambilmu. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama tafsir. Mengikut pendapat setengah ulama tafsir, berdasarkan kepada riwayat daripada Wahab bin Munabbih, iaitu seorang alim ahli kitab yang masuk Islam, mengatakan mutawaffika dengan makna Allah mewafatkan Nabi Isa, mematikan Nabi Isa selama 3 saat. Diangkat ke langit dan dihidupkan. Terdapat di kalangan orang Kristian yang mengatakan diwafatkan selama 7 saat, 7 jam. Kemudian diangkat ke langit, dihidupkan di atas langit. Mengikut pendapat setengah ulama, dengan makna Allah mewafatkan Isa, dengan makna setelah diangkat ke langit kemudian diwafatkan. Ayat ini ada takdim dan takhir, di mana hakikatnya wa rafi'uka ilayya wa mutawaffika, aku angkatmu ke sisiku dan aku akan wafatkan. Dengan makna akan diwafatkan setelah diturunkan di bumi, kerana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih lagi mutawatir. Walaupun Syekh Mahmud Syarqut mengatakan ini hadis ahad, tetapi mengikut muhaddis Anwar Kashmiri, seorang muhaddis dari India yang telah mentahqiqkan hadis ini adalah hadis mutawatir. Isa diturunkan di akhir zaman dan diwafatkan selepas itu. Makna akan diwafatkan, mutawaffika dengan makna akan diwafatkan setelah diturunkan ke bumi, bukan pada masa
dikepung dan tidak dibunuh oleh Herodos dan bala tenteranya. Mengikut kebanyakan ulama-ulama tafsir ataupun jumhur ulama tafsir mengatakan mutawaffika dengan makna menidurkanmu. Bukan makna mati, makna ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Kerana tidur juga makna mati. Sabit yang hadis Nabi SAW, Bismikallahumma ahya wa amut. Bila Nabi nak tidur, dengan namamu aku hidup dan aku mati, makna tidur. Amut ke makna aku mati, bukan makna mati. Mati ni makna tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang diajar oleh Nabi SAW bila bangun daripada tidur. Segala puji kepada Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami disebarkan di muka bumi. Mutawaffika dengan makna munawwimuka, menidurkanmu. Kisah ditidurkan oleh Allah, kemudian diangkat ke langit. Ini mengikut pendapat jumhur mufassirin, kebanyakan ulama-ulama tafsir. Dengan makna ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan Allah membersihkanmu dari orang-orang kafir. Orang kafir tidak berjaya memperlakukan apa-apa kepadamu. Isa diselamatkan oleh Allah. Dan ajaran Nabi Isa diteruskan oleh golongan Hawariyin yang ikhlas, yang sanggup mati mempertahankan Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan kami jadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Dengan makna pengikut-pengikutmu yang setia akan meneguhkan perjuangan sehingga mereka itu masuk Islam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah dua padri yang kita baca dalam sebab nuzul, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa Allah, akan zahir seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Ahmad. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu, membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapanku, dan memberitahu berkenaan dengan berita gembira berkenaan dengan seorang Rasul yang diutuskan selepas aku, yang bernama Ahmad, yang terpuji, Muhammad Mahmud, orang yang dipuji, iaitulah nama kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman di sini ialah beriman dengan ajaran Isa alaihi salam yang sebenar. Yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan jadikan orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Bermula dengan kejayaan Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjatuhkan kerajaan Kristian Bizantin, orang yang kafir dengan ajaran Isa alaihi salam, yang tidak beriman dengan iman yang sebenar. Kerana selepas itu berlaku penyelewengan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, terutamanya Raja Konstantin, seorang Raja Rom yang bernama Konstantin, yang berpura-pura menganut agama Kristian, yang didakwa menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam, yang telah mengubah agama Isa kepada agama menyembah berhala dan menghalalkan daging babi. Padahal daging babi diharamkan. Orang Yahudi sampai hari ini tak makan daging babi. Nabi Isa adalah berbangsa Bani Israel, berbangsa Yahudi, dan membawa ajaran Islam. Daging babi tak boleh makan. Macam mana orang Kristian hari ini boleh makan daging babi? Ini sudah menyeleweng.
Dan mereka menyembah berhala, menyembah salib, melukis gambar-gambar Nabi Isa dalam gereja, gambar Siti Maryam, gambar-gambar malaikat mengikut khayalan mereka dalam gereja, dan menyembah macam penyembah berhala. Ini sudah menyeleweng. Terutamanya apabila Raja Rom menganjurkan muktamar padri-padri Kristian di salah sebuah pulau di Laut Mediterranean, membincangkan beratus kitab Injil. Kitab Injil sudah diubah daripada asalnya sehingga menjadi beratus kitab Injil. Lalu Raja Rom mengisytiharkan 4 Injil sahaja yang dibenarkan. Iaitu Injil yang mengaku syirik, menyekutukan Allah. Injil yang sebenar diharamkan. Injil yang ada imbah-imbah tauhid diharamkan, tak dibenarkan. Kalau ada orang ikut akan dibunuh. Menyebabkan padri-padri yang setia beruzlah di gua-gua, di gunung ganang dan bukit bukau, di pulau-pulau di tengah lautan, beruzlah mengasingkan diri kerana tak mampu menentang pemerintah, tak ada pengikut. Bukan betapa orang tua-tua kata betapa berkawan dengan syaitan. Ini beruzlah dengan makna membawa agama. Bila tak tahan nak mempertahankan akidah dan akhlak yang mulia, maka beruzlah menjauhkan diri kepada orang ramai. Di antara mereka ialah Qadri yang bertemu dengan Nabi ketika masih kanak-kanak lagi. Ketika Nabi dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib, iaitulah Qadri Buhaira, bertemu dengan Nabi SAW dan melihat wajah Nabi, tengok atas bawah, tanya Abu Talib, siapa pula ni? Abu Talib kata, anak saya. Kata Qadri, ini bukan anakmu. Anak budak ni ayah dia mati dah. Ayah dia yatim. Ayah dia mati dah. Kata Abu Talib, betul lah, saya kau jaga. Ya, betul. Dia adalah Nabi, dilantik menjadi Rasul, yang dijanji kepada Nabi Isa. Jaga baik-baik, nanti dibunuh oleh orang Yahudi. Ini di antara padri-padri yang beriman. Yang beriman beruzlah menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka Waraqah bin Naufal, yang dijumpai oleh Nabi SAW di Mekah, yang menganut agama Nasara yang asal, yang memberi semangat kepada Nabi, engkau telah dilantik menjadi Rasul dan engkau akan dihalau dari bumi Mekah ini. Nabi kata, adakah saya akan dihalau? Saya tak buat salah, tak buat silap apa. Kata Waraqah, memang orang yang dilantik menjadi Rasul masamu ni akan dihalau oleh orang. Mesti menghadapi perjuangan, mengharungi ujian. Orang-orang yang kafir akan dikalahkan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bala tentera Islam mengalahkan kerajaan kuasa besar dunia Bizantin. Dikalahkan, dan orang-orang Kristian beriman kepada Islam, iaitu penduduk Syam, penduduk Palestin dan penduduk Mesir, yang menganut agama Kristian Ortodok, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada agama Tauhid, dan seterusnya Allah menjatuhkan Konstantinopel di zaman kerajaan Utsmaniyah. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang beriman, yang mengikut Nabi Isa yang sebenar, boleh mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Walaupun di masa orang Islam dan orang Kristian boleh menjajah negeri orang Islam, tapi dia tidak boleh menakluk hati orang Islam. Dia tidak boleh menghapuskan agama Islam sehingga hari kiamat. Agama Islam akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijaga. Di alam Melayu ni datang penjajah Portugis, kemudian penjajah Belanda, penjajah Inggris. Mereka menjajah di sini, memaksa penduduk alam Melayu menganut agama Kristian. Hanya sedikit saja orang Melayu yang ikut dia, yang bodoh-bodoh ikut dia, yang nak sisi, yang nak ke perempuan, itu yang ikut dia. Yang betul-betul berakal tak ikut dia, yang cerdik tak ikut dia. Dan Allah Ta'ala jadikan penganut agama Buddha dan Hindu
penganut Hindu kebanyakannya di alam Melayu ni menganut agama Islam kerana lawan penjajah. Kerana penjajah ni penjajah asing, pendakwah anak tempatan. Agama Islam berkembang di zaman penjajah. Mereka menjajah negeri, Islam menakluk hati-hati manusia terampau ini. Dan hari ini ketika mereka kuasa Kristen membelasah Afghanistan dan Iraq, dalam masa yang sama cerdik pandai di Asia Tengah, cerdik pandai di Amerika, cerdik pandai di England, di Perancis, di Jerman yang mengkaji Islam, masuk Islam. Dia tidak boleh mengatasi agama Islam walaupun dia menjatuhkan kerajaan-kerajaannya, dan kerajaan-kerajaan Islam jadi barwa kepada musuh-musuh Islam, kepada Kristian, untuk menghancurkan Islam, menghancurkan ilmu agama. Mereka berjaya membentuk kerajaan-kerajaan yang mengikut arahan dia di negeri Islam setelah negeri Islam mencapai kemerdekaan. Kerajaan inilah yang menghapuskan tulisan Jawi, yang menghapuskan huruf Arab, yang melemahkan pengajian agama. Tapi mereka tidak boleh membunuh agama Islam. Agama Islam akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kamu apabila Isa bin Maryam turun ke bumi? Di masa itu yang menjadi imam kamu di kalangan kamu. Ketika Nabi Isa turun, imam orang Islam. Mengikut hadis-hadis dalam Sunan Arba'ah, imam itu Imam Mahdi. Al-Mahdi makna orang yang dapat petunjuk, bukan nama dia Mahdi. Al-Mahdi dia orang dapat petunjuk. Nama dia Muhammad bin Abdullah, daripada zuriat Nabi SAW. Setengah ulama mengatakan daripada zuriat Hasan bin Ali. Setengah ulama mengatakan daripada zuriat Sayyidina Husain. Bertelengkah di kalangan Sunni dan Syiah. Orang Syiah mengatakan sudah zahir di zaman kerajaan Abbasiyah, kemudian bersembunyi dalam tanah. Orang Syiah kata nusuk dalam tanah, dia serdap akan timbul boh di akhir zaman. Ini kepercayaan orang Syiah, berdalilkan Ashabul Kahfi dan Suratul Kahfi. Orang Sunni kata dia akan zahir di akhir zaman ketika dunia penuh dengan kezaliman. Seluruh dunia penuh dengan kezaliman. Dalam masa yang sama berlaku kemarau panjang yang memusnahkan kebun-kebun. Kehidupan manusia dalam keadaan lapar dan tidak bahagia. Di masa itu turun Al-Masih, Al-Masihud Dajjal di kalangan Yahudi, yang membawa ajaran kafir, yang membawa sihir. Mula-mula mengaku Islam, lepas tu mengaku jadi Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Dengan sihir yang menggoda. Di masa juga zahir Mahdi, pemimpin di kalangan orang Islam. Setengah ulama menyebut di antara isyaratnya berlaku peperangan di Mekah. Di musim haji berperang. Orang Islam berperang, menyebabkan mereka mencari pemimpin. Dunia dalam keadaan kacau bilau. Setelah berlaku peperangan yang besar, berlaku kacau bilau, dan Allah menzahirkan pemimpin Al-Mahdi, Mujaddid akhir zaman. Dan Mahdi tak mampu menentang Dajjal. Dikala itulah turun Nabi Isa alaihi salam. Setengah ulama mengatakan turun di Baitul Maqdis, setengah ulama katakan turun di Damsyik di Syria. Turun di Menara Putih. Setengah ulama mengatakan menara itu menara masjid, setengah ulama mengatakan menara itu menara gereja. Nabi Isa mengajak orang Kristian datang ke masjid dan masuk Islam. Dan memang hari ini sudah ada orang-orang Kristian Arab yang menentang Yahudi bersama dengan orang Islam yang tak sokong Yahudi. Barangkali mereka lah yang akan masuk Islam di akhir zaman. Ini wujud sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi nak bersembahyang subuh. Diturunkan di antara azan dan iqamah. Setelah azan, Isa turun. Disebut dalam hadis,
laksana hari dia dinaikkan ke langit dalam usia 30 tahun. Nabi Isa dilantik menjadi Rasul dalam umur 30 tahun. Dengan rupa yang kacak dan segak. Yang putih kemerahan. Memakai jubah putih kekuningan. Turun dengan rambut yang hitam menjolor ke hadapan. Laksana orang keluar bilik mandi, rambut ni jolor ke depan. Muda-muda buat yang mereka ikut tu rasanya. Itu Nabi Isa lah. Lawa orang yang cantik Nabi Isa ni. Cantik orang comel. Turun dan terus masuk ke masjid. Turun di masjid. Dan di masa itu Imam Mahdi berundur ke belakang, tak mau jadi imam. Lalu Nabi Isa menolak belakang Imam Mahdi di antara dua belikatnya supaya menjadi imam. Takrimatan li hadhil ummah, kerana memuliakan umat ini. Ini disebut dalam hadis. Maka Imam Mahdi jadi imam. Itu disebut dalam Sahih Bukhari, kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu ketika Isa bin Maryam turun di masa itu, yang menjadi imam ialah orang kamu juga, iaitu Imam Mahdi. Menjadi imam, tampil ke hadapan Isa sembahyang. Dan selepas itu, selepas sembahyang subuh, Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Dajjal melarikan diri sehingga sampai di kampung yang bernama Bablut. Kampung ini dia ada dah sekarang ni, kampung Bablut itu ada. Kampung ini berhampiran dengan Bandar Sal Adib. Di situlah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kerana yang boleh bunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihissalam. Dan di masa itu orang Kristian masuk Islam. Yahudi dihapuskan, dimusnahkan, dan tegaklah pemerintahan Islam dengan adil dan baik, penuh dengan keberkatan sebelum berlakunya kiamat. Dah kita kena tunggu dia turunlah. Itu bukan kerjaan kita. Itu kerjaan Allah Ta'ala. Kerjaan kita orang Islam mesti berjuang di zaman dia masing-masing. Sebab Allah sebut jadi macam Ansarullah yang menegakkan agama Allah di zaman masing-masing. Tahun berapa, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan urusan kita. Ada orang tunggu congok nanti rasa Nabi Isa suruh. Tak berjuang. Itu tak betul. Salah dari segi syariat. Tak boleh. Zaman masing-masing lah menegakkan syariat. Allah Ta'ala sebut, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami jadikan orang yang mengikutmu wahai Isa mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Maka aku hukumkan di kalangan kamu dalam apa yang menjadi perselingkuhan di kalangan kamu. Orang Kristian mengatakan, orang Islam kata Isa adalah Rasulullah, hamba Allah dan Rasul. Kristian ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama kata Isa adalah Tuhan. Kerana Isa boleh menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati macam Tuhan. Maka ada orang Kristian yang menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kerana dizahirkan ibunya Siti Maryam, tak ada ayah, Tuhan ayah dia. Ini sesat. Hak yang pertama sesat, yang kedua sesat. Yang ketiga sesat juga. Mengatakan Nabi Isa salah satu daripada 3 unsur Tuhan. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tuhan itu 1 tapi 3. Macam mana? Dia pun tak faham. Padri pun tak faham. Tak berjaya. Banyak dah berujar, tak boleh nak jawab. Ini pandangan yang ketiga. Sesat. Kamu akan dibicarakan pada hari kiamat. Begitu juga dengan orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa anak zina. Yahudi beritahukan Herodos, Isa ni bukan Rasul, ini orang serta anak zina. Bunuh dia. Anak tak ada ayah. Pada Allah tunjuk padanya mukjizat, boleh bercakap setelah dilahirkan daripada dunia. Mukjizat untuk menandakan Isa adalah Rasulullah. Isa adalah bersih, ibunya tidak berzina. Ibu seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, yang bersih, yang suci, yang mengerjakan ibadat laksana malaikat, yang tidak durhakakan Allah. Dan disokong Al-Quranul Karim
Kalau kamu tak boleh dengar juga, Tuhan kata, hari kiamat. Akan dibicarakan kamu semua di hari kiamat. Dalam perkara yang menjadi perbalahan di kalangan kamu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan azabkan mereka dengan azab yang pedih, yang sakit, yang berat di atas dunia dan akhirat, dan tidak ada penolong bagi mereka. Atas dunia kena azab. Orang kafir yang tak ikut Nabi Isa hidup macam binatang, mengaku Kristian, hidup macam binatang, hidup dalam keadaan musnah, dalam keadaan rosak. Termasuk padri-padri mengatakan mereka tak boleh kahwin, Nabi Isa tak kahwin, maka padri-padri pun tak kahwin, kemudian melakukan dosa, siap-siap buat dosa sama sendiri. Ini padri-padri, ini pembohongan di kalangan agama Kristian. Mereka menerima azab di dunia dan azab di akhirat, dan tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Orang yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian menyambung imannya turun-temurun sehingga beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni diberikan larang pada hari kiamat kelak, dapat pahala yang sangat besar. Kemudian Allah tidak kasih kepada orang yang zalim, yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Demikianlah peristiwa tentang Nabi Isa yang kami membacakannya kepadamu wahai Muhammad, adalah ia sebahagian daripada ayat-ayat keterangan yang membuktikan kebenarannya, dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Begitulah diwahyikan kepada Nabi kita Muhammad SAW akan kisah Nabi Isa. Dan Nabi membaca ayat ini di hadapan padri-padri Kristian. Bila ayat ini dibaca, ada padri yang menangis lalu beriman kepada Allah. Ada padri yang tak beriman kerana takut kalau beriman jatuh patah, jatuh kedudukan, tak boleh kisih, tak boleh duit, tak boleh kehidupan yang senang. Maka mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.